Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Aku kalau ikutkan malah aku nak buat video pasal Syed Saddiq ni. Sebab kita dah fed up dan aku kira macam aku dah buat 5-6 video pasal Syed Saddiq. Tapi duk fikir bila aku duk dengar aku tergeram aku dia ni. Jadi aku akan bawa satu video jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat-sangat keras. Kan? Sangat-sangat keras. Dan walaupun Syed Saddiq dia tuduh kerajaan hari ini NATO, kan, no action lah, talk only, lepas tu pelbagai dia hentam, malah Perdana Menteri lah kena paling-paling teruk sekali. Jadi apabila semalam kalau hampa tengok dekat dalam sidang parlimen sampai Syed Saddiq duk berdiri 24 jam. Sebab apa? Dia naklah celah-celah point dia, sebab dia dia nak boleh direct dengan Perdana Menteri, kan. Jadi duk berdiri, duduk berdiri, dia duk mencelah, dia tak dapat, pam, tiba-tiba dia dapat. So Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab, terdiam terus. Tiba-tiba dia nak alihkan ini kepada, lepas ni kalau siapa dia yang duk ada DNAA ni kena bawa main bincang di dalam parlimen, kawan tu curi Maggi, kawan tu curi Milo, kawan tu curi motor dilepaskan tanpa dibebaskan pun kena bawa main dekat dalam parlimen, duk kena bincang pasal kawan tu curi motor, kawan tu curi kereta, kawan tu main daripada sepadan ke apa, seluduk ke apa, kepala banon semua duk nak kena bincang di dalam parlimen. Sebab apa? Sebab dia dapat dibebaskan peninglah fikir pasal Syed Saddiq punya otak ni, kan. Semuanya DNAA kita nak kena bawa main masuk ke dalam sidang parlimen. Sedangkan ini benda mangkang, orang dah fikir ada. Dan ramai sangat atas apa ucapan Syed Saddiq ni mendapat kritikan satu Malaysia, orang buat respon. Lawyer apa semua ni, hakim-hakim, bukan hakim, lawyer yang mana yang berurusan dengan mahkamah, dan depa punya OKT depa handle lah DNAA ni. Jadi depa pun disebabkan pengalaman depa pun respon sehingga kan kes DNAA kena bawa ke dalam sidang parlimen. Apa dia ni? Jadi diamlah kita jawab, kita dengar sama-sama jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Syed Saddiq. First time, kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab Syed Saddiq. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kau-kau, memang terajang penyiku kau-kau. Jom, setelah hampir sebulan dia hentam Anwar Ibrahim, dia hentam kau-kaunya kerajaan hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab. Jom kita dengar sama-sama. Berhormat yang sebelah sana, yang kawan yang berhormat sekarang, pun ada prima facie cases tapi dibuang. Saya ada cadangan. Kemudian ada kes tadi saya Siti Aisyah, ada kes sebab sakit, keputusannya Peguam Negara, discussion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan, menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya, Peguam Negara itu Peguam Negara yang dipilih oleh ketua yang berhormat. Dan saya tidak tukar ketua Peguam Negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya apa alasan, apakah alasan kuat untuk berikan DNA. Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan, dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah Peguam Negara. Kalau saya arah Peguam Negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Tapi saya tidak boleh langgar 1453. Setuju. Ya, saya tahu tak puas hati, ramai yang tak puas hati, ramai kawan-kawan saya tak puas hati. Yang Mak Berhormat, ya, dan serang saya, biar saya jawab. Tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya prima facie case. Banyak saya bagi contoh, termasuk di parlimen belah sana. Dan banyak kes-kes besar yang lain yang berhormat tak bangkitkan. Saya sebut nak tangkap besar rasuah. Mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilion tak dengar suara pun? Tak dengar suara. Apakah kerana dia bantu kita?
maka kita diam. Banyak kes puluh bilion ringgit daripada negara ini. Saya tak dengar jadi champion. Tapi hanya target kepada TPM1. Saya katakan dalam kes ini, dalam kes TPM1, Peguam Negara Tan Sri Idrus masa itu memaklumkan dia terpaksa tarik berdasarkan alasan sekian-sekian. Saya kata tak boleh tangguh ke? Dia kata no. My duty, my conscience, I have to do it before I leave. Jadi saya kata okey, 1453. Yang saya petikaikan bukan saya petikaikan hak yang Muhammad bangkitkan, tapi saya petikaikan bagaimana secara melulu munafik. Faham tak apa istilah makna munafik ni? Kecam orang, Perdana Menteri yang telah tinggalkan prinsip, yang telah bergadai kerana nak jaga kekuatan. Tak ada syarat. Tanya pimpinan yang ada di sini. Saya terima tambah syarat. Pimpinan, saya nak sebut pimpinan UMNO pun ada di sini. I said no conditions. Ya. Dan saya tak ada susah. Jangan ingat saya bimbang. Saya lama pembangkang. Saya lama dalam penjara. Juga saya takut kedudukan ni. Stay. Ego. Tak usah cari hero lah, Muah. Tuduh lah. Bukan, jadi saya tidak pertikai hak yang Muhammad tanya. Tapi Yang jangan Muhammad hukum. Jangan jadi hakim. Dari pendakwa jadi hakim, jadi siasat. Terus hukum orang. Tak boleh. Saya nak bagi tahu, nak nasihat nak kepada muda. Jangan hukum. Saya tahu ramai yang tak puas hati. Betul. Itu hak mereka. Tanya Peguam Negara. Bukan bagi alasan. Saya simpati juga kerana Peguam Negara sekarang yang terpaksa bagi penjelasan. Keputusan itu dibuat oleh mantan Peguam Negara yang dilantik oleh Paguh. Dan dia bagi alasan yang bagi dia kuat. Saya dengar, kalau saya mula bagi penjelasan, jadi masalah saya sudah bias. Di Singapura, bila ditanya saya jawab. Tapi saya dinasihatkan, jangan Anwar. Jangan tambah. Just keep it to 1453. Bukan kalau you bagi alasan, explain 11 points tu, seolah-olah you terlibat. Jadi sebab tu saya tak boleh jawab selain mengatakan ini dibicara 1453 oleh Peguam Negara. Yang Muhammad, dua cadangan ringkas. Saya faham. Perkara sudah. Tambun nak bagi ke tidak? Tambun nak bagi ke tidak? Ataupun Cadangan kita berhenti kat sini? Terima kasih. Saya bagi. Okey. Tetapi saya nak nasihat, jangan tuduh orang seperti mana dituduh begitu. Okey. Saya tidak boleh terima. Betul, sudah gunakan parliamentary punya right? Yes. I respect your right to express your disgust, your unhappiness, fair. I never question that. Malah selama ini, semua kenyataan-kenyataan yang Muhammad atau muda, saya tak pernah jawab. Tapi di parlimen, oleh kerana dibangkitkan, dan dibangkit, itu pun saya tak mau jawab. Tapi bila kerana dibangkit sekarang, baru saya jawab. Tapi bagilah peluang. Janganlah buat tuduhan begitu melulu. Dan tuduhan yang sangat kasar. Silakan, Muah. Baik, terima kasih. Saya nak sampaikan dua cadangan kerana tidak. Okey geng, di akhir tu cadangan dia, itulah cadangan siapa yang dapat DNAA dibawa ke dalam sidang parlimen. Seperti mana di awal-awal tadi aku cakap, jenuhlah orang curi motor, curi kereta. Tak dia macam dia tak kira lah kes apa jenayah apa yang ada di dalam di dalam negara kita. Apabila bukti tak kukuh kan, prima facie apa semua apa belau semua, lepas tu dapat DNAA. Lepas tu nak bawa masuk dalam sidang parlimen. Kita duk kena fikir masalah beras, masalah gula, masalah minyak, kepala bana, segalanya pihak kerajaan dan juga ahli parlimen duk kena fikir. Tiba-tiba dia nak kena fikir pasal mahkamah orang pula. Kan? Itu semua budi bicara Peguam Negara. Kan? Sebab itulah orang kata, seperti mana aku ada buat satu video, aku nak bawa satu video kawan ni, sahabat ni, dia sendiri cerita Syed Saddiq belajar dekat macam UIA tak habis. Kan? Dia belajar tak habis, tapi dia pun tak ada pun pengalaman menjadi seorang lawyer, tapi dia memang ada belajar bahagian lawyer, tapi dia tak habis dan dia tak jadi lawyer pun, tapi dia nak tunjuk kata diri dia tu lawyer. Kan? Dan aku nak bawa satu video ni, tapi Pak Las suara dia tak habis. So tiba-tiba suara dia mute. Jadi
point dia tu tak habis lah. Kira macam dia pernah sampaikan. Jadi tak syok lah cerita dia. Tapi tak apa. Aku akan bawa satu video sahabat ni yang respon terhadap cadangan Syed Saddiq. Dan dia ada sertakan sekali ucapan Saddiq yang Syed Saddiq tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang last video pertama tadi kan dia ada cakap dia ada cadangan dia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kita dengar. Aku geram ni dekat Syed Saddiq. Saddiq, korang dah tengok video cadangan dia dalam parlimen semalam? Pada masa yang akan datang, jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan, cadangan MUA adalah untuk kita menginstitusikan supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui Parliamentary Select Committee, dan diwajibkan supaya peguam negara dipanggil. Jikalau dua Ini cadangan tak masuk akal lah. Okey. Dia tak tahu undang-undang lah. Saya nasihatkan simpan sikit tu. Kamu gila nak bawa setiap keputusan peguam negara ke parlimen? Habis apa guna peruntukan dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah? Kita kena ada pemisahan kuasa. Dalam negara ini ada dua sahaja individu yang ada kuasa budi bicara. Yang pertama peguam negara, yang kedua Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan. And you tell me, mana negara dalam dunia ni yang kuasa pendakwaan peguam negara is answerable to the parliament? Tak ada. Sebab apa? Itu kerja gila. Yang ada adalah negara yang pisahkan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Dalam keadaan itu, AG berperanan sebagai penasihat kepada kerajaan dan tidak mempunyai kuasa pendakwaan. Justru AG boleh berada dalam parlimen. Pendakwaan still tak perlu jawab ke parlimen. Dia perlu berkuasa secara bebas. Dia boleh siasat, memulakan, meneruskan atau menghentikan prosiding di mahkamah tanpa perlu kelulusan parlimen. Kamu cadangkan nak bawa semua kes prima facie untuk dibentang dan dibahaskan di parlimen hanya kerana dia ni bersifat selektif, hatinya itu rosak, busuk dan berniat jahat. Hari ini Allah tutup hatinya daripada berfikir secara waras dan membuka kebodohannya sendiri. Pertama, kenapa kamu tak cadangkan dulu ketika kamu berada sebagai menteri dalam kerajaan? 15 pertuduhan jenayah telah pun digugurkan ketika zaman itu. Kedua, mana boleh kes mahkamah dibentang dan dibincangkan di parlimen sebelum diputuskan? Takkan kamu tak faham isu subjudis? Dan takkanlah orang macam kamu ni dan beberapa ahli parlimen lain seperti Langkawi contohnya nak membuat keputusan soal hidup mati seseorang. Dan yang paling mustahak, kau ingat setiap tahun tu ada 1-2 kes prima facie yang diberhentikan. Berlambak, almost every day ada. Macam-macam sebab lah. Ada sebab mangsa sendiri yang menarik kes itu, ada sebab kesihatan tertuduh. Contohnya dalam satu kes yang mana tertuduh itu menghidapi kanser stage 4. Ada sebab disebabkan perkembangan bukti terbaru kes. Ada sebab representasi yang dikemukakan oleh tertuduh. Dan ada juga sebab perlunya siasatan selanjutnya dijalankan. Macam-macam sebab lah. Takkanlah setiap satu daripada kes ini perlu dibentang dan dibahaskan di parlimen. Orang muda, fikirlah. Ini semestinya akan menafikan hak keadilan tertuduh. Kita tak boleh lihat undang-undang ni dalam konteks kes Datuk Seri Zahid semata-mata. What about you? What if peguam negara buat keputusan untuk lepas dan bebaskan you daripada kes pecah amanah dan rasuah 1 juta lebih itu? Nak bawa ke parlimen juga? What about rakyat Malaysia yang perlu mendapatkan keadilan di mahkamah? Takkanlah kita sentiasa kena menunggu proses di parlimen terlebih dahulu. Sebab itu kita kena berfikir sebelum bercakap. Ini soal keadilan. Dan kau tak payahlah nak tunjuk hero tiba-tiba nak sokong kerajaan pula. Bukankah kau baru je keluar daripada kerajaan ni? Adakah ini satu cubaan untuk selamatkan diri sendiri? Have some pride lah bro. Jadi anak muda yang bermaruah. Kenapa dulu kau tak cadangkan? UMNO dah cadangkan lama dah, sejak 2018 kan kita dah cadangkan supaya kuasa AG dipisahkan. Mana suara kau masa tu? Cukuplah Saddiq, hentikanlah kegilaan ini. Jangan terus memperbodohkan rakyat. Sekali lagi saya nak cabar kamu, tunjukkan dalam 11 alasan pendakwa raya itu yang mana satu salah, yang mana satu tidak kukuh, yang mana satu dalam 11 alasan pendakwa raya yang dibentangkan tempoh hari adalah tidak adil. Tunjukkan pada rakyat. Don't just talk
Tok, macam burung kakak tua. Aduh, pening-pening lah, pelik-pelik Syed Saddiq ni. Seperti mana brother tadi cakap, dia menunjukkan kebodohan dia. Apabila sesuatu ataupun sesuatu pendakwaan tu tidak menguntungkan dia, inilah apa hak berlaku, duk bawa, duk keluarkan cadangan-cadangan hak yang bodoh-bodoh kan. Jadi tak tahulah apakah level wakil rakyat. Sedangkan wakil rakyat yang dah puluhan tahun duduk di dalam Dewan Parlimen tu, ahli parlimen dah puluhan tahun duduk di dalam sidang parlimen pun tak pernah terfikir dia nak bawa. Apa yang cadangan Syed Saddiq tu? Kan Anwar Ibrahim di penjara 10 tahun. Tak terfikir pun dia nak bawa. Dia nak panggil AG main memperjelaskan kepada para lebay, termasuklah lebay Syed Saddiq. Jadi amat memalukan, dan aku pun mungkin aku akan bawa lagi video yang macam Syed Saddiq kata dia akan parti muda akan berkempen seluruh Malaysia untuk hidupkan balik Zahid Hamidi, supaya dakwa balik Zahid Hamidi. So pada aku, kalau kita ni duk nak Zahid Hamidi didakwa kembali, so kita kena bawa bukti lah. Bawa bukti, serahkan kepada mahkamah, pergi buat laporan polis. Of course, kes Zahid Hamidi terus dibuka kembali. Jadi hang bukti apa hang tak boleh bawa, tapi duk sembang nak pusing Malaysia, duk nak cerita dekat rakyat Malaysia buka balik kes Zahid. Jadi kan bukti tak ada. Terus takat duk nak menjerit macam tu. Himpunan Selamatkan Malaysia. Apa jenis himpunan pun kita tak tahu. Kalau betul-betul macam mana, siapa yang boleh tahu 47 pertuduhan tu? Siapa yang boleh bongkarkan Zahid Hamidi bayar rotek kereta dia pakai duit dia sendiri, duit Yayasan Akal Budi? Faham tak? Bayar kredit kad pakai duit Yayasan Akal Budi yang dia punya sendiri. Siapa boleh tahu? Orang dalam dia. Of course lah, sekarang ni mungkin dia dah kena pecat lah, disebabkan dia hanya ambil cop. Dia hanya ambil cop Zahid Hamidi untuk cop cek. Of course lah, dah kena terajang dah dengan Zahid Hamidi. Hampa tu lah. Kau boleh hampa baca balik, hampa faham balik setiap satu kes, setiap satu pertuduhan Zahid Hamidi. And cuba bayangkan, dia bantu Datuk K, Zahid Hamidi melabur 10 juta kepada Datuk K, suami kepada Siti Nurhaliza, melabur 10 juta kepada Datuk K dalam masa 2 bulan. Datuk K bagi balik 10 juta 69,000 10 juta 69,000 kepada Zahid Hamidi. Ada Zahid Hamidi dapat keuntungan 60,000. Itu pun dicas di Mahkamah Pengubahan Wang Haram. Apabila satu persatu kes, setiap kes dibicarakan, so kita dah faham. Jadi fikirlah geng. Okay, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat manfaat tuan. Assalamualaikum.